Allah ambil suamiku yang dipinjamkan. Storytime dari follower. Assalamualaikum Kak Nur. Saya Muzairan. Tak pasti akak ingat saya lagi ke tak, tapi saya pernah stay di rumah homestay akak pada tahun 2016 dengan family ramai-ramai. Masa tu anak kami 2 orang. Si kakak 4 tahun dan adik 1 tahun. Tahun 2020 bulan Mei, 13 Ramadan, masa saya mengandung 8 bulan anak yang ketiga, saya dapat kebenaran bekerja dari rumah BDR. Selepas asar, saya baru nak mula masak untuk berbuka. Tiba-tiba saya mendapat panggilan daripada suami saya, tapi bila saya jawab, ianya adalah suara orang lain. Kita ni sebagai isteri, kita akan ada insting kalau ada sesuatu yang tak kena. Ada orang awam yang call saya menggunakan telefon suami saya. Tanya suami saya ke yang pandu kereta sekian-sekian-sekian. Kemudian dia kata suami saya tak sedar diri dalam kereta dekat traffic light dan mereka semua dah call ambulance. Pendek cerita, petang itu juga suami saya disahkan meninggal dunia. Tiada sejarah penyakit dan tiada tanda-tanda sakit. Dia meninggalkan saya pada usia 38 tahun dengan secara mengejut. Ambulans bawa dia ke Hospital Serdang dan doktor yang terima kes dia memaklumkan masa dia tiba di ER tiada tanda-tanda hidup. Doktor bagi tahu akan cuba selamatkan dalam tempoh 30 minit. Saya yang datang bersama 2 anak-anak kecil itu, saya tinggal anak kat kaunter farmasi, minta tolong dengan pegawai itu tolong jaga sebab nak tengok suami. Saya rasa itulah tempoh 30 minit paling getir dalam hidup saya. Lepas 30 minit, doktor datang dengan perlahan-lahan kepada saya. Saya dah boleh agak dari lenggok badan doktor. Dia beritahu suami saya dah tak ada. Masa itu barulah saya betul-betul faham apa maksud speechless yang tidak terkeluar walau satu kata apa pun. Saya lupa saya tengah mengandung. Saya lupa saya tengah puasa. Air mata setitik pun tak mampu keluar kerana betapa terkejutnya saya. Doktor minta saya pergi pada suami sebelum mereka uruskan letak ke bilik mayat. Benda pertama yang saya sebut kepada suami saya, apa I nak bagi tahu pada anak-anak? Saya rasa blank. Lepas saya call mak saya beritahu, masa itulah baru menjurai-jurai air mata saya. Saya tidak bersedia. Saya sungguh tidak bersedia. Tapi demi Allah, saya reda dengan dugaan Allah. Suami pergi di bulan mulia, di bulan Ramadan. Saya sendiri mandikan jenazah dia selepas selesai postmortem di hospital. Saya ikut hantar jenazah untuk dikebumikan walaupun saya syarat mengandung. Anak-anak belum faham. Mula-mula mereka ingatkan ayah mereka tidur. Tapi bila semua dah nampak ayah mereka masuk ke liang lahat, anak-anak saya mula menangis di situ. Anak sulung saya perempuan, masa itu umur 8 tahun. Dia peluk saya. Tiba-tiba dia tanya, "Lepas Daddy, Mami pula ke?" Dia nangis, saya pun nangis. Dan sambil jawab, "Taklah, Mami tak mati. Mami jaga you guys dan baby nanti, okey?" Selepas postmortem, arwah disahkan meninggal sebab kena serangan sakit jantung. Dia meninggal dalam kereta di traffic light masa dia dalam perjalanan untuk membeli makanan untuk berbuka puasa. Saya redha Allah ambil dia. Kita faham ini kitaran hidup. Cuma anak-anak je makan masa nak recover masa tu sebab diorang semua kecil lagi. Cuma anak-anak je makan masa nak recover masa tu sebab diorang masih kecil. Anak nombor 2 tu lelaki, dia memang close dengan ayah dia.
Masa ayah dia meninggal, dia 5 tahun. Asyik tanya soalan macam-macam. Kenapa Daddy mati? Kenapa Daddy masuk dalam tanah? Daddy tak sakit ke orang tolak tanah atas dia? Bila kita semua nak mati? Sebab dia nak jumpa Daddy. Macam mana nak jumpa Daddy betul-betul? Tak nak jumpa dalam mimpi je. Ini adalah soalan-soalan yang saya kena hadap dalam tempoh 2 hingga 3 tahun juga. Nak tunggu diorang betul-betul faham yang ayahnya takkan kembali kepada kami. Alhamdulillah, sekarang semua dah faham. Kami dah move on dan redha dengan apa saja ketentuan yang Allah berikan untuk kami. Lebih kurang 46 hari selepas kematian suami, lahirlah anak yatim saya. Anak ketiga kami yang baru-baru ini masuk umur 3 tahun. Alhamdulillah. Allah ambil satu, Allah ganti yang satu. Walaupun anak ini tak sempat kenal dengan ayahnya, saya selalu tunjuk gambar ayah dia. Semoga Allah pelihara anak-anak yatim saya jika saya pula meninggal dunia suatu hari nanti. Amin. Salam sayang dari saya buat Kak Nur, Muzairan.